Cek belah. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk hari ini adalah amalan sanitasi dalam penyediaan makanan. Okay, bila kita belajar tajuk ni, pertama sekali kita kena tahu maksud dia. Maksud sanitasi. Apa dia sanitasi? Okay, maksud dia adalah sistem kawalan kebersihan awam termasuk bekalan air bersih, pembuangan sampah dan pembuangan najis. Ini adalah maksud secara umum. Okey, maksud sanitasi dalam perkhidmatan penyediaan makanan ialah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Okey, dalam perkhidmatan penyediaan makanan ni merangkumi 6 prinsip dalam penyediaan makanan. Okey, ni dia prinsip kebersihan makanan. Okay, yang pertama, kebersihan diri, penyediaan makanan, memasak makanan, prinsip dalam penyajian makanan, penyimpanan bahan makanan segar dan juga kering, kemudian penyimpanan bahan yang telah dimasak. Okay, kita akan masuk satu persatu prinsip kebersihan ni. Okey. Okay, yang pertama, kebersihan diri. Kebersihan diri ni adalah yang pertama, penjagaan kebersihan rambut, kulit, hidung, mulut dan juga tangan. Yang kedua, pemilihan pakaian yang bersih serta pakaian perlindungan yang sesuai. Yang ketiga, mengambil tindakan segera sekiranya menghidapi penyakit dan rawatan luka. Jadi kalau awak kita luka, pastikan luka tu kita balut dahulu. Barulah kita meneruskan kerja-kerja penyediaan makanan. Kemudian yang keempat, mengamalkan kebersihan semasa mengendalikan makanan. Contohnya tidak merokok, tidak merasa makanan menggunakan jari. Okay, yang kedua, penyediaan makanan. Penyediaan makanan. Jadi prinsip kebersihan semasa penyediaan makanan ni, yang pertama dari segi ruang kerja. Okay, ruang kerja dan peralatan pastikan bersih. Okay, yang kedua, bahan makanan hendaklah dinyahpros dengan sempurna. Yang ketiga, mengelakkan pencemaran silang. Yang keempat, menutup makanan dengan sempurna. Semasa kita menyedia makanan, makanan juga perlu ditutup dengan sempurna. Dan akhir sekali, membungkus sisa makanan ke dalam tong sampah. Okay, yang ketiga, memasak makanan. Okay. Semasa memasak, 3 aspek utama yang kita perlu titik beratkan. Pertama, dari segi peralatan memasak. Pastikan semua peralatan memasak kita bersih. Yang kedua, kain dapur. Memastikan kain dapur bersih dan digunakan dengan cara yang betul, mengikut kegunaan yang betul. Dan yang ketiga, meja kerja dan juga dapur. Pastikan berada dalam keadaan yang bersih. Okey, prinsip seterusnya penyajian makanan. Semasa kita menyaji makanan, kita akan menggunakan alatan menghidang. Jadi kita kena pastikan alatan yang kita gunakan untuk menghidang itu bersih dan juga tidak retak atau sumbing. Sebab ini juga akan menyumbang kepada keracunan ataupun pencemaran makanan. Kemudian tutup hidangan untuk elak daripada haiwan perosak. Contoh dia seperti lalat, lipas, tikus dan sebagainya. Okay, prinsip seterusnya ialah penyimpanan bahan makanan segar dan juga makanan kering. Pastikan ruang simpanan bersih dan tidak melebihi
muatan. Kemudian makanan kering disusun di atas rak yang bersih, jauh dari pada makanan yang berbau. Okey, dalam slide cikgu bagi tu penyimpanan dalam peti sejuk. Jadi pastikan makanan disimpan di tempat yang betul. Contoh dia kalau daging, ayam dan makanan yang sejuk beku, pastikan diletak di bahagian sejuk beku. Jadi kalau kita nak orang tanya kat mana nak letak ayam ataupun daging, kita kata letaklah di bahagian sejuk beku. Jangan kata letak di bahagian atas atau letak di bahagian bawah. Itu adalah satu jawapan yang tidak tepat. Kena beritahu mesti letak di bahagian sejuk beku. Itu jawapan yang tepat. Okey, seterusnya penyimpanan bahan yang telah dimasak. Bahan kalau ada lebihan makanan, kita juga perlu simpan. Jadi simpan di mana? Kita simpan dalam peti sejuk, dalam bekas yang bertutup, yang bersih dan juga kering untuk mengelakkan pencemaran silang. Juga tidak menyimpan makanan dalam bekas logam untuk satu tempoh yang lama sebab dia akan menyebabkan pencemaran. Okey. Seterusnya kepentingan amalan sanitasi. Kenapa amalan sanitasi ni perlu diambil kira? Kenapa perlu diamalkan? Okey, yang pertama ialah makanan bersih, selamat dan berkhasiat dimakan. Macam mana? Okey, bahan mentah ni dengan bahan mentah dikendalikan dengan betul. Contoh tadi, makanan mesti dinyafroskan dengan sempurna. Kemudian kebersihan diri, kebersihan peralatan, kebersihan peralatan yang digunakan. Yang kedua, mengelakkan pencemaran makanan. Pencemaran makanan daripada mikroorganisma dan juga bahan kimia yang mungkin daripada makanan itu sendiri. Yang ketiga, tahap kebersihan pengendali makanan. Jadi kita kepentingan amalan sanitasi ni kita boleh lihat tahap kebersihan pengendali makanan tu. Kita lihat daripada apa? Dari segi kebersihan diri pengendali tu. Dari segi tangan, dari segi kulit, dari segi gigi, kita nampak bersih atau tidak. Dan juga dari segi pakaian yang dipakai, sesuai atau bersih dan juga sesuai dengan pekerjaan. Kemudian yang keempat, keuntungan kepada pengusaha makanan. Macam mana amalan sanitasi ni boleh memberi keuntungan kepada pengusaha makanan. Ini adalah daripada sekiranya gerai atau premis kita bersih, maka pelanggan akan suka datang dan dia akan beritahu kepada orang lain. Jadi secara tidak langsung akan memberi keuntungan kepada pengusaha makanan. Okey, seterusnya prosedur dan peraturan berkaitan sanitasi makanan. Ini diwartakan untuk membantu pengendali makanan mengamalkan sanitasi kebersihan. Mengamalkan sanitasi iaitu mengikut peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 ataupun PPKM 2009. Tujuan dia ialah untuk yang pertama untuk mendaftarkan premis, pendaftaran premis. Pendaftaran premis ialah untuk tempoh 3 tahun. Sekiranya telah tamat tempoh, perlu diperbaharui. Dan tuan punya penghuni, tuan punya dan juga penghuni premis hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey, tujuan yang kedua ialah kehendak am premis makanan. Ini adalah fokus kepada reka bentuk am, itu bekalan air dia,
kebersihan peralatan, kebersihan tempat pelupusan sampah dan juga sistem kawalan serangga perosak. Ini adalah untuk kebersihan premis, kebersihan premis makanan. Kemudian kehendak khas premis makanan. Ini lebih kepada perabot dan juga peralatan di dalam premis. Kemudian pengendali makanan. Prosedur dan peraturan untuk pengendali makanan wajib, pengendali wajib menjalani latihan dan juga menjalani pemeriksaan kesihatan. Perlindungan makanan. Dari aspek perlindungan makanan melibatkan proses penyediaan makanan, proses memasak, proses menghidang dan juga proses penyimpanan makanan. Kemudian pengendalian makanan khusus. Ini adalah untuk makanan yang cepat rosak, makanan yang mudah rosak yang memerlukan perhatian dan pengendalian yang lebih teliti. Dan akhir sekali pengangkutan makanan. Ini adalah untuk makanan yang dimasak kemudian dibawa ke tempat yang lain. Jadi dari segi pengangkutan makanan ni dia lebih kepada pengawalan suhu makanan yang dibawa dan juga kebersihan kenderaan yang membawa makanan tersebut. Okey, amalan pengendali makanan berdasarkan prosedur dan peraturan dan juga peraturan. Okey, ini adalah apa yang patut diamalkan oleh pengendali makanan. Ini khusus untuk pengendali makanan. Okay, yang pertama, latihan pengendalian makanan. Wajib setiap individu yang mengendalikan makanan ini menjalani latihan. Latihan boleh diperolehi daripada Sekolah Latihan Pengendalian Makanan ataupun SLPM. Diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia akan keluarkan sijil. Jadi setiap pengendali makanan akan mendapat sijil. Okey, yang kedua, pemeriksaan kesihatan. Okey, setiap ada pengendali makanan kena menjalani pemeriksaan kesihatan dan juga mendapatkan suntikan typhoid untuk mengelakkan penyakit bawaan makanan. Okay, yang ketiga, etika pemakaian. Etika pemakaian, pakaian mesti bersih, kemas dan juga sesuai dengan bidang kerja. Okay, amalan yang keempat, amalan kebersihan. Ini adalah untuk penjagaan rambut, gigi, kulit dan juga kuku. Juga kebersihan pakaian yang dipakai. Kebersihan pakaian. Contoh dia baju chef. Kalau chef dia kena pakai baju chef dia ataupun dan juga memakai apron. Yang kelima, kebersihan premis. Kebersihan premis memastikan perabot, peralatan dan persekitaran premis bersih dan juga selamat. Okey, kemudian laporan kajian amalan pengendali makanan. Ini adalah untuk memastikan pengendali makanan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Jadi pemeriksaan oleh pihak kesihatan dengan menggunakan senarai semak yang diberikanlah. Ini contoh senarai semak untuk melihat adakah pengendali makanan
mematuhi peraturan kebersihan sanitasi yang ditetapkan. Contohnya dalam slide yang cikgu sediakan tu, yang pertama, adakah ia memiliki sijil latihan pengendali makanan. Kalau dia ada, kita tandakan ya. Kalau dia tak ada, kita tandakan tidak. Dan apakah tindakan yang akan diambil. Seterusnya, tengok telah menjalani pemeriksaan kesihatan, telah mendapat suntikan typhoid. Pakaian bersih, kemas dan sesuai dengan bidang kerja, memakai pakaian pelindung seperti kasut bertutup di bahagian atas, apron dan penutup kepala. Ada ke? Tak ada. Kita check dia, kita list dia. Tidak memakai barang kemas. Kemudian kuku pendek dan bersih, rambut disisir dengan rapi, tidak mengalami sembarang penyakit. Macam kes ini dia sakit. Jadi tindakan dia pengendali makanan, diberi cuti sakit sehingga sembuh. Kemudian balut semua luka dengan pembalut kalis air. Kalau ya, dia cakap ya. Kemudian pastikan peralatan dicuci selepas digunakan. Kemudian pastikan kawasan premis bersih dan kemas. Jadi semua mematuhi peraturan atau prosedur yang ditetapkan tadi. Akhir sekali, sebagai rumusan yang kita belajar pada hari ini ialah pertama, prinsip kebersihan makanan. Kemudian apa pentingnya amalan sanitasi. Kemudian prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan sanitasi makanan. Kemudian amalan pengendali makanan. Dan akhir sekali, cara kita nak semak dan juga laporan tentang pengendalian makanan. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.